Hai, Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 2, Unit 14, Hidup Berbakti, tajuk Ayahku Guru. Cikgu nak awak bersedia dengan buku teks masing-masing. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid dapat mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan suruhan. Okey murid-murid, cikgu nak awak buka buku teks halaman 7 dan lihat pada tajuk yang akan kita belajar hari ini adalah Ayahku Guru. Okey, terdapat 3 gambar dalam buku teks awak. Yang pertama, seorang guru yang sedang mengajar. Yang kedua, sampan yang menaiki sampan. Dan yang ketiga, rumah guru. Baik, sebelum itu, kita baca dulu dialog perbualan ini. Alice, sila lihat tayangan slide ini. Baiklah Hasan, siapakah beliau? Beliau ialah ayah saya. Gambar itu diambil semasa beliau bertugas di Sarawak. Oh, begitu. Hasan, minta kamu bercerita tentang slide kedua itu. Ayah saya terpaksa menaiki. Okey, dia kosongkan di sini. Tengok slide kedua. Slide kedua ini cikgu kata apa tadi? Gambar ini adalah gambar tentang seorang guru yang naik sampan. Okey, lepas tu tengok dialog yang seterusnya. Hebat ayah kamu. Harap kamu dapat bercerita tentang tempat tinggal ayah kamu di sana. Okey, di sini dia kosongkan. Okey, macam mana kita nak jawab? Tengok gambar, tengok slide yang ketiga. Apakah gambar ini? Okey, ini adalah rumah guru. Rumah guru ni untuk apa? Okey, rumah guru adalah untuk guru-guru yang berasal daripada jauh dengan negeri yang dia mengajar tu. Okey, ini adalah tempat tinggal guru-guru yang tinggal jauh. Contoh macam ada cikgu-cikgu yang kena bekerja jauh, maksudnya di sini dia orang Johor tapi dia terpaksa pergi bekerja di Sarawak. Okey, itu contoh dia. Okey, kita tengok apakah jawapan untuk slide yang kedua ini. Okey, jawapan dia, respon Hasan adalah ayah saya terpaksa menaiki sampan untuk pergi ke sekolah. Okey, respon yang kedua untuk slide yang ketiga ini adalah ayah saya tinggal di rumah guru. Rumah itu berdekatan dengan sekolah ayah saya. Okey, baik. Ini adalah pengalaman seorang guru yang mengajar di kawasan pedalaman Sarawak. Okey, murid-murid, cikgu akan tunjukkan awak gambar-gambar suasana di sekolah pedalaman. Terkisahlah pedalaman Sabah atau Sarawak ataupun di Semenanjung pun kita ada kawasan pedalaman. Contohnya orang asli. Okey, kita tengok gambar pertama. Okey, awak lihat gambar pertama. Murid-murid ni dia sanggup redah hutan dengan sungai untuk pergi ke sekolah. Okey, dia tak ada pengangkutan yang mudah untuk pergi ke sekolah macam awak semua. Okey, sekolah awak semua bukannya berada jauh daripada tempat tinggal awak kan. Okey, awak tengok murid-murid ni dia sanggup berkorban diri untuk menuntut ilmu dengan sabar. Okey, gambar yang kedua, awak cuba lihat bangunan sekolah mereka adalah dibuat daripada kayu. Okey, bangunan dia bukan macam bangunan sekolah kita. Sekolah kita batu kan, canggih. Kita nampak sekolah kita dah canggih. Macam tu. Tapi sekolah-sekolah dia pada pedalaman, dia buat daripada kayu. Maksudnya dia tak ada canggih bangunan yang tinggi macam kita.
Okey, gambar seterusnya adalah seorang guru yang terpaksa meredah jalan yang tak ada tar untuk pergi ke sekolah. Okey, awak tengok guru tu habis kotor dia punya pakaian. Okey, itu adalah pengorbanan guru untuk pergi mengajar anak-anak murid. Gambar yang seterusnya, di kawasan pedalaman dia tak ada sumber air yang bersih. Okey, tak ada sumber air yang senang macam kita yang hidup di bandar ini. Jadi dia terpaksa kumpulkan air dalam tong tu, tong warna biru tu. Okey, itu adalah sumber air untuk diorang gunakan di sekolah. Okey, awak semua kita sepatutnya rasa bersyukur sangat kerana kita diberikan kenikmatan dan kemudahan yang sangat senang. Okey, awak boleh pergi ke sekolah, mak ayah hantar guna kereta, lepas tu ada tandas yang ada air yang bersih. Okey, cikgu nak semua murid berhenti rasa bersyukur dengan apa yang kita dapat. Baik murid-murid, seterusnya cikgu nak awak buka buku aktiviti muka surat 9. Okey, kita buat latihan yang bertajuk Baiknya Polis Trafik. Okey, sebelum itu kita baca dialog perbualan ini. Rizan, siapakah itu? Itu polis trafik. Mereka, tempat kosong. Lepas tu kita baca yang siok link. Rizan, tolong jelaskan sifat terpuji polis trafik. Sebagai anggota polis trafik, mereka akan membantu. Rizan, minta kamu beritahu kami sifat patriotisme yang ada pada seorang anggota polis trafik. Okey, sifat patriotisme ini adalah sifat yang cintakan kepada negara. Mereka sanggup bertugas. Okey, Kok Bun, terima kasih Rizan, kamu memang bijak. Ya, kamu memang bijak. Terima kasih Rizan, sama-sama. Baik. Macam mana kita nak isikan jawapan dalam tempat kosong ini? Okay, sebelum itu kita kena tengok gambar. Okay, awak tengok gambar 1, 2, 3. Ada 3 gambar ini. Gambar ini menunjukkan gambar polis. Gambar yang pertama, gambar polis trafik yang sedang menjaga lalu lintas di traffic light. Okay. Gambar yang kedua, polis trafik sedang membantu kereta yang rosak. Okey, gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga ni berlaku kemalangan dan masa tu waktu hujan, polis trafik tolong pengguna jalan raya agar tidak sesak kereta, agar kereta tidak sesak. Baik, apakah jawapan untuk tempat kosong yang pertama? Okey, itu polis trafik. Mereka menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Jawapan yang kedua, sebagai anggota polis trafik, mereka akan membantu mengawal keadaan jalan raya. Yang ketiga, mereka sanggup bertugas dengan tekunnya demi negara. Okey, itu adalah fungsi polis trafik. Fungsi dia menjaga keselamatan pengguna jalan raya. Kalau tak ada polis trafik ni, jalan raya kita akan sesak. Okey murid-murid, itu sahaja penerangan cikgu mengenai tajuk kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham dengan penerangan yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bye.